Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara akan berlangsung pada hari Khamis 24 Februari 2022 di bangunan Dewan Majlis. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan pengurnian titah sebagai bermulanya mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, dibantu oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, dan Dayang Ros Aminah binti Haji Ismail, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan akan membincangkan dan meluluskan perkara utama iaitu Rang Undang-Undang 2022 Perbekalan 2022-2023 melalui 3 peringkat sebelum diluluskan sepenuhnya dan diwartakan untuk digunapakai bermula 1 April 2022. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara memasuki usianya 18 tahun sejak penubuhan semula pada tahun 2004 telah menjadi platform kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara sebagai wakil kepada suara rakyat dalam mengetengahkan isu-isu nasional dan membahaskan perkara-perkara utama yang strategik di dalam meneliti dan menyumbangkan idea-idea kepada polisi serta dasar-dasar kerajaan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Ahli-ahlinya seramai 36 orang terdiri daripada ahli rasmi kerana jawatan, orang-orang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah negara Brunei Darussalam. Persidangan tahun ini hanya dibukakan kepada jumlah kapasiti yang terhad. Orang ramai bolehlah mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.40 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.pn. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 8 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4. Menteri Kesihatan menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar turut mengungsikan 2 kes meninggal dunia dalam masa 24 jam lalu dengan salah seorang daripadanya tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala punca kematian bagi 1 lagi kes masih dalam siasatan. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,819 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 37,798 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,111 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke portal Kementerian Kesihatan, manakala 708 adalah dari 2,823 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 1,179 kes disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 20,583 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 17,104 kes. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 9%, di mana 212 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan. Seramai 16,892 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 20 Februari 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan
Bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 51.3% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Dalam pada itu terdapat 138 kluster aktif yang sedang di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan pada ketika ini, yang mana tidak ada kluster baru yang melibatkan tempat-tempat perniagaan atau tempat awam yang dikesan. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengungsikan beberapa perkembangan terkini mengenai gelombang ketiga COVID-19 yang sedang dialami pada masa ini. Di antara 13 Februari hingga 19 Februari 2022, terdapat 21 mukim yang mempunyai lebih daripada 80 kes positif. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Gadong A, Mukim Brakas B, Mukim Gadong B, Mukim Mentiri, Mukim Sangkurung, Mukim Brakas A, Mukim Kilanas, Mukim Serasa, Mukim Pangkalan Batu, Mukim Kota Batu, Mukim Lomapas, Mukim Sungai Kebun, Mukim Kianggeh, Mukim Kuala Belait, Mukim Suria, Mukim Liang, Mukim Telisai, Mukim Pekan Tutung, Mukim Keriam, Mukim Kiudang dan Mukim Lamunin. Manakala terdapat 7 mukim yang mempunyai lebih daripada 40 kes positif, iaitu Mukim Burung Pingai Air, Mukim Tamoy, Mukim Bangar, Mukim Bokok, Mukim Batu Apoy, Mukim Amu dan Mukim Tanjung Maya. Kementerian Kesihatan juga mengemaskini SOP pemantauan kes-kes positif COVID-19, iaitu mereka yang kod BruHealth-nya berubah kepada warna ungu atau mereka yang melaporkan keputusan ART positif di laman web portal kementerian berkenaan. Kes-kes ini akan menerima satu pesanan ringkas atau SMS dari Kementerian Kesihatan yang mengandungi arahan bagi penerima SMS untuk mengemaskini status kesihatan mereka melalui pautan yang diberikan bagi membolehkan Kementerian Kesihatan memantau keadaan kesihatan individu berkenaan. Di samping itu, Kementerian Kesihatan juga ingin mengemaskini definisi hari pertama ataupun Day 1 bagi kes-kes dan kontak-kontak COVID-19 di mana hari pertama bagi seseorang kes COVID-19, iaitu apabila kod BruHealth berubah menjadi warna ungu, manakala bagi kontak pula apabila kod BruHealth berubah menjadi warna merah. Dalam senario di mana seorang kontak yang mempunyai kod merah dan sedang menjalani pengasingan diri tiba-tiba memperolehi keputusan ART yang positif, kod BruHealth-nya akan berubah menjadi warna ungu dan hari tersebut berulang menjadi hari pertama bagi tempoh pengasingannya yang baru. Sementara itu, jika berlaku sebarang kelambatan perubahan warna kod BruHealth, bagi mana-mana kes atau kontak individu berkenaan adalah dinasihatkan untuk bersabar dan terus mengasingkan diri dari orang lain. Sementara itu, Menteri Kesihatan turut memaklumkan mengenai pembukaan beberapa pusat swab semasa Hari Kelepasan Awam, iaitu sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam pada 23 Februari 2022 dan sambutan Isra' Mi'raj pada 28 Februari 2022. Pusat-pusat yang terlibat ialah Pusat Swab Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha ataupun SPOK dari jam 8 pagi hingga 8 malam, Pusat Swab Pandu Lalu di Dewan Bradex Jerudong dan Pusat Swab Pandu Lalu Pusat Insani Suria, kedua-dua dari jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Pusat Kesihatan Berakas dari jam 2 petang hingga 8.45 malam dan Pusat Sari 2 Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait dari jam 7.30 pagi hingga 6 petang. Dengan berlakunya peningkatan kes-kes COVID-19 pada masa ini, permintaan dan penggunaan perkhidmatan talian nasihat kesihatan 148 dan talian Darussalam 123 bagi mendapatkan maklumat mengenai COVID-19 juga meningkat tinggi. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan memohon kerjasama orang ramai untuk bersabar jika sekiranya belum dapat menghubungi atau menerima maklum balas dari kedua-dua talian tersebut. Kedua-dua talian ini sedang berusaha untuk memberikan perkhidmatan 24 jam sehari, menerima bilangan pertanyaan, permintaan atau maklum balas yang banyak setiap hari. Orang ramai yang berpeluang mendapat sambungan ke talian-talian berkenaan adalah dinasihatkan untuk tidak mengambil masa yang lama semasa membuat panggilan bagi memberi peluang pemanggil lain untuk berhubung dengan para petugas.
Berbahasalah dengan sopan dan berhemah dengan petugas-petugas yang ingin membantu habis kita. Semasa sesi soal jawab, Menteri Kesihatan menggariskan mengenai kepentingan vaksinasi dan tiada terdapat perbezaan tempoh kuarantin. Individu yang tidak bervaksinasi adalah sangat berbahaya jika dijangkiti wabak COVID-19. Manakala individu yang divaksinasi hanya akan mengalami gejala ringan. Jelas Menteri Kesihatan lagi, walaupun telah menerima vaksinasi, namun prosedur operasi standard yang ditetapkan perlu dipatuhi. Sementara itu, tempoh kuarantin bagi individu yang divaksinasi dan tidak divaksin adalah masih sama, iaitu selama 5 hari. Jika didapati positif pada hari kelima, individu berkenaan perlu menjalani kuarantin sehingga hari ke-10. Kenyataan dari luar negeri lah yang menyatakan salah satu usaha menangani gangguan di tempat kerja dalam kalangan anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dengan meningkatkan tahap kesedaran dan ilmu mengenai etika di tempat kerja. Pagi tadi, 2 buah buku terbitan ABDB iaitu Panduan Dasar Gangguan di Tempat Kerja dan buku Panduan Latihan Kepimpinan serta sudut penerbitan telah dilancarkan. Acara diadakan di Akademi Pertahanan ABDB, Kampung Tanah Jambu. Pelancarannya disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Saad, Pemerintah ABDB. Antara penerima buku-buku tersebut, Pemangku Setia Usaha Tetap, Komandan Akademi Pertahanan ABDB, Komandan Institut Latihan ABDB, Pengarah-pengarah tentera dan pengarah pentadbiran dan tenaga manusia. Majlis diteruskan dengan pelancaran sudut penerbitan ABDB di Perpustakaan Akademi berkenaan yang memuatkan kira-kira 100 penerbitan terbaik ABDB. $25 pelajar menerima hadiah masing-masing bagi pertandingan lukisan e-poster dan membuat video. Majlis penyampaian hadiah berlangsung hari ini pada majlis penutupan projek penjelajahan pendidikan alam sekitar. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Projek berkenaan telah melibatkan lebih 1,000 pelajar melalui aktiviti penjelajahan fizikal dan Mayaki Tenaga Suria Brunei dan Surya Energy Lab. Juga hadir Tuan Yang Terutama Toru Meida, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek penjelajahan pendidikan alam sekitar disokong oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Tenaga, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Brunei Shell Petroleum. Bagi memperingati Hari Kanser Kanak-kanak Antarabangsa ICCD, Program Jangkauan Komuniti bagi Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan EDPSGO ke-29 menganjurkan kempen kesedaran dan sokongan kanser kanak-kanak. Pelancaran kempen berkenaan diadakan pagi tadi di Waho Mall Manggis. Pelancarannya disempurnakan oleh Hajah Nur Rashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Program adalah konsep yang dibangunkan oleh sekumpulan 6 pegawai kanan kerajaan. Selain menyediakan kempen derma yang mampan, meningkatkan kesedaran kanser kanak-kanak dalam kalangan masyarakat, ia juga bertujuan memberi sokongan terhadap pesakit kanser kanak-kanak dan remaja dan yang telah pulih di samping melindungi alam sekitar. Konsep melibatkan lakaran lukisan para pesakit kanak-kanak kanser yang pulih dan mendapatkan bantuan syarikat-syarikat perniagaan untuk menjual serta mempromosikan lukisan berkenaan. Melalui program ini, Gedung Perniagaan Waho telah mengambil bahagian dan menyokong program ini melalui penjualan beg guna semula. Beg tersebut merupakan kompilasi karya seni yang dihasilkan oleh kanak-kanak kanser yang mana akan dijual kepada orang ramai. Bermula April 2022, semua hasil jualan akan disumbangkan kepada Yayasan Kanser Kanak-kanak Brunei, Yaska Brunei. Anugerah Makanan Brunei BFA menganjurkan majlis kedua bagi penyerahan sijil kepada pemenang 5 teratas dan 10 teratas sebagai mengakhiri aktiviti penilaian Anugerah Makanan Brunei 2021.
Majlis diadakan selama 3 hari bermula 15 Februari lalu. Antara penerima anugerah berkenaan Borneo Kopitiam, Air Lotus Restoran dan Nas Eatery. Terdahulu, BFA telah menyerahkan sijil kepada 46 buah restoran yang menerima anugerah makanan terbaik dalam satu majlis yang berlangsung di Soto Pabo. Sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun serta sambutan Isra' dan Mi'raj, Kelab Komuniti Belia Transformasi Pusat Belia akan menganjurkan majlis-majlis keagamaan program Negaraku Berzikir. Majlis-majlis dan program berkenaan akan diadakan selama 5 hari secara maya bermula Rabu ini. Majlis bacaan ratib al-atas dan doa kesyukuran akan diadakan pada hari Rabu 23 Februari pukul 7 malam. Khamis 24 Februari majlis zikir dan selawat serta doa munajat pukul 7 malam. Majlis munajat belia serta program Al-Kahfi pada hari Jumaat 25 Februari selepas asar dan Ahad 27 Februari diadakan majlis ilmu Forum Isra' Mi'raj pukul 8 malam. Program merupakan anjuran bersama dengan beberapa buah kumpulan keagamaan termasuk belia da'i dan belia-belia masjid di negara Brunei Darussalam. Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengeluarkan sampul surat rasmi hari pertama dan stem kenang-kenangan sempena ulang tahun ke-100 Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Stem berkenaan siap sedia untuk dijual kepada orang ramai bermula esok 22 Februari 2022 bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Produk-produk stem yang akan dijual adalah seperti sampul surat rasmi hari pertama berstem berharga RM4 dan 45 sen sekeping. Sampul surat rasmi hari pertama tanpa stem berharga 45 sen sekeping. Stem 4 keping masing-masing berharga 100 sen sekeping. Stem set penuh berharga RM4 sahaja dan lembaran set stem berharga RM24. Bagi mendapatkan stem kenang-kenangan ini, orang ramai hendaklah membuat tempahan dengan menghubungi cawangan-cawangan pejabat pos yang berkenaan atau melalui tempahan secara dalam talian dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Stem-stem yang telah ditempah boleh diambil di cawangan-cawangan pejabat pos seperti yang tertera. Keterangan lanjut hubungi unit pemasaran, Filatelek dan Perhubungan Awam di talian 729-1679 atau 222-2191 atau email ke brewstamp@post.gov.bn. Sebuah syarikat dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12. Salishah & Sons Brunei Sdn Bhd dikenakan kompaun RM500 kerana membuang dan meninggalkan bekas-bekas bahan binaan di Kampung Momong, daerah Blight. Syarikat berkenaan diberikan tempoh selama 7 hari untuk membayar denda tersebut dan jika gagal akan dihadapkan ke mahkamah. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Dan bagi kesalahan kedua dan seterusnya dikenakan denda tidak kurang RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000. Dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Berita sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun yang diteruskan semalam dengan 2 perlawanan dalam kumpulan A. Perlawanan melibatkan skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam. Beraksi di Stadium Prince Kemboja, skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam tewas 1-2 kepada Filipina. Sayang sekali Reyes, peluang Filipina, percubaan Reyes, itulah gol kedua. Cukup baik rembutan Reyes pada minit ke-57. Lontaran ke dalam untuk Brunei Darussalam, jersey 9 Hanif Aiman, hantar ke tengah peluang untuk Brunei, itulah gol pertama untuk Brunei Darussalam. Satu gerakan baik dan di
Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan di Stadium Kebangsaan Morodok Teko, tuan rumah Kemboja tewas ke atas Timor Leste 0-1. Cuba menanduk tetapi termasuk gawang pasukan Kemboja di minit ke-17.